Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih. Saudara hadir pada malam ini dengan sukarela, betul? Ada sesiapa dibayar untuk hadir? Ini beza kita. Ini beza kita dengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kita dapat berita, saudara-saudara, saya jumpa kawan-kawan UMNO, kita jumpa orang-orang yang kenal, orang-orang politik. Apa berita yang mengejutkan hari ini ialah UMNO tak cukup duit nak masuk pilihan raya. Sebenarnya mereka masih lagi jauh lagi kaya dari Pakatan Harapan. Cuma pertama orang yang pegang wallet dia, pegang dompet dia, pegang beg Birkin dia ada di Kajang. Jadi duit tu tak dapat dikeluarkan. UMNO ni pula, kalau kita ni macam Air Asia, RM500 dah boleh sampai Kota Kinabalu kalau dapat harga yang bagus. Tapi dia macam business class Malaysia Airlines. Makna nak kempen untuk UMNO, kena ada duit banyak baru jalan. Betul? Dan kedua, berita yang bagi saya juga mengejutkan. Perikatan Nasional ada bajet besar untuk berkempen. Mana datang duit tersebut apabila Muhyiddin pegang kerajaan sekejap je? Betul, sebab dia sakau. Jentera dia tak ramai tetapi duit banyak. Jadi saudara-saudara, kita masuk pilihan raya ini dengan mood yang sangat positif. Kita turun ke bawah, kita tanya orang, ramai mengatakan hari ini Pakatan Harapan akan menjadi blok terbesar di Parlimen. Namun, ini tidak cukup. Sebab kita perlu majoriti untuk menjadi kerajaan yang stabil. Betul? Kita tak mau ada perjanjian, ada persefahaman dengan parti-parti yang tak cocok dengan kita. Kita dah buat dengan Atok dulu. Kita ingat, waktu itu kita nak kalahkan Najib, kita buat kerjasama dengan Tun Mahathir. Tapi dia punya idea ke kanan, kita ke kiri. Kita ke kanan, dia ke kiri. Tak boleh jalan. Malaysia perlu kerajaan stabil dan kerajaan stabil itu hanya boleh diberikan oleh Pakatan Harapan. Sebab itu, bila UMNO Barisan Nasional bercakap tentang kestabilan, Perikatan pun bercakap tentang kestabilan, mereka lah kerajaan yang paling tak stabil, saudara-saudara. Langkah Sheraton berlaku pun angkara mereka. Sedangkan rakyat jelas pilih Pakatan Harapan pada pilihan raya yang lepas. Kita di Kuala Lumpur ini banyak perkara yang kita nak ubah. Berapa ramai pengundi setiawangsa yang ada di sini pada malam ni? Seorang je. Saya tahu di Danau Kota ni ada sebahagian pengundi sebenarnya masih lagi mengundi di Parlimen Setiawangsa. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebut, antara masalah besar yang kita ada di Kuala Lumpur ialah masalah Kuala Lumpur ini seolah-olah dijajah. Kenapa saya cakap dijajah? Kita banyak dapat menteri wilayah bukan daripada Kuala Lumpur. Kita ada orang daripada Ketereh, kita ada orang daripada Arau. Saya nama Nick tapi IC saya 14. Jadi bila mereka jadi menteri, mereka tak fikir tentang kepentingan orang Kuala Lumpur. Dari segi perundangan, kuasa di BKL ini yang paling berkuasa ialah Datuk Bandar. Tetapi dari segi realiti, kuasa dia ada pada menteri sebab menteri itu orang politik yang akan tentukan Datuk Bandar tu dapat sambung kontrak ataupun tidak. Ataupun dialah yang mula-mula memastikan Datuk Bandar itu dilantik.
Benda yang paling bagi saya tidak patut berlaku, kita ada pejabat Datuk Bandar di tingkat tinggi tu dekat DBKL, tapi kat bawah tu ada pejabat menteri. Bagi saya, bila kita menang Pakatan Harapan, kita kena keluarkan pejabat menteri wilayah daripada DBKL. Kalau tidak, kuasa Datuk Bandar itu akan sentiasa undermine by menteri wilayah. Kedua, dan ini kita masukkan di dalam tawaran harapan, kita perlu ada democratic governance di Kuala Lumpur. Kalau di PBT lain, pertama kalau di negeri-negeri lain, kita tahu bahawa pengundi ada dua undi. Dia undi untuk parlimen, dia undi untuk DUN. Macam Chen Chung, dia bertanding di PJ, dia bertanding untuk parlimen. Dia ada 3 DUN di bawah PJ. Kerja itu pun dikongsi. Tapi di Kuala Lumpur, kita hanya ada satu keping undi. Masalah dia apa? Masalah dia, di peringkat DBKL pun, dia hanya ada Datuk Bandar yang sangat berkuasa dan dia ada lembaga penasihat. Kalau di PJ, kalau di Shah Alam, di Ipoh, di Kuantan, dia ada Datuk Bandar dan dia ada ahli majlis. Ahli majlis dilantik oleh kerajaan negeri. Di BKL dia ada lembaga penasihat. Saudara Zahir tahu. Nama dia pun lembaga penasihat. Dia boleh bagi nasihat. Kalau orang nak dengar, Datuk Bandar nak dengar, dengar. Datuk Bandar tak nak dengar, tak nak dengar. Jadi kita perlu ubah sistem ini supaya rakyat Kuala Lumpur, orang Wangsa Maju, orang Setiawangsa, orang Batu dapat hantar wakil duduk di DBKL. Baru DBKL akan dengar, macam Datin Paduka sebut tentang masalah kemudahan, tentang masalah jalan. Siapa yang selalu lalu simpang dekat Setiawangsa, ada satu terowong yang tak siap-siap. Tahu Orang selalu marah kat saya. Saya tulis kat DBKL, kita pergi jumpa Datuk Bandar, kita tulis dan sebagainya. Baru saya buat sidang media, barulah tiba-tiba DBKL petang tu, dia keluar press statement, dia kata kita akan mula kerja bulan 9. Tapi sekarang mula kerja tapi slow. Masalah ni terlalu banyak dan bagi saya memalukan bagi satu ibu negara yang kita kata world class city. Betul? Jadi ini antara tawaran Pakatan Harapan yang hanya kita PH tawarkan dalam manifesto kita. Manifesto Barisan Nasional, manifesto Perikatan Nasional, dia tidak sebut tentang perkara tersebut. Sebab apa? Sebab Pakatan Harapan paling banyak kerusi di Kuala Lumpur dan kita tahu masalah ini. Kedua, saudara-saudara yang saya nak sebut, kita kena fokus kepada isu periuk nasi rakyat. Ini isu yang rakyat paling prihatin. Tapi pada masa yang sama, kita jangan panggil mereka wakil rakyat PAS, tapi kita panggil mereka wakil rakyat Perikatan Nasional ataupun pemimpin Perikatan Nasional yang mengeluarkan ucapan-ucapan yang tak patut ada. Apa kenyataan mereka? Dulu dia kata, hari itu dia kata kalau undi barisan, undi Pakatan Harapan, mereka akan masuk ke neraka. Seolah-olah diorang tu nak main, nak buat kerja Tuhan. Lepas tu statement, kalau wanita jadi wakil rakyat, Datin Paduka tahu, wanita jadi wakil rakyat tak boleh, tak MB Kedah cakap. Sebab dia kata nanti kalau pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kena keluar, dia punya rambut tak set lagi dan sebagainya nak buat. Apa kegila pandangan macam tu? This is 2022. Ini bukan 1822, ini bukan 1922. Saudara-saudara, itu mereka masih mainkan benda-benda kolot. Sedangkan yang rakyat prihatin di bawah ini, macam Datin Paduka sebut, tentang kenaikan harga barang. Betul? Tentang soal gaji yang rendah. Datin Paduka kata dulu graduate 30 tahun lepas, gaji 1,000-1,500. Saya 2005, saya graduate, gaji saya 1,800. Tolak EPF Sokso 1,570, 63 sen. Hari ini tak banyak beza, betul? Tapi dulu
200,000 dah boleh dapat apartmen di Kuala Lumpur. Sekarang nak dapat apartmen di Kuala Lumpur 300, 400, 500,000. Harga barang makan naik. Semuanya naik. Tetapi gaji masih sama. Jadi kita kena ada kerajaan yang ada political will untuk atasi. UMNO Barisan Nasional telah diberi peluang 60 tahun. Betul? Perikatan Nasional. Betul, mereka tak lama. Tetapi kita juga tengok bagaimana rekod mereka mentadbir, betapa banyak mereka sanggup sakau ketika mana waktu itu keadaan darurat dan juga COVID. Jadi sebab itu, saudara-saudara, kita kena bagi peluang kepada Pakatan Harapan. Kalau satu yang ekstrim, kaum dan agama, kita juga ada mereka yang sakau, macam ucapan terkenal yang diberikan oleh Zahid Hamidi. Tahu? Dia kata, kita kena menang besar bukan untuk tolong warga Malaysia. Bukan untuk tolong rakyat. Zahid kata kita kena menang besar supaya bukan saja saya, Zahid Hamidi, tidak masuk penjara, tetapi supaya Tok Mat tak masuk penjara, supaya Vignesh Warren tak masuk penjara, supaya Wika Siong tak masuk penjara. Ini macam budak-budak kat sekolah, dia sudah kantoi seorang, dia heret seorang-seorang kawan yang lain, supaya kena sekali. Ini benda bodoh dia sebut dalam ucapan terbuka. Jadi yang kita nak ialah satu politik yang dapat bawa Malaysia ke depan. Bukan politik kaum, bukan nak cover rasuah. Rasuah dah jadi satu kanser yang teruk. Saya boleh ceritakan bajet pendidikan di Malaysia tinggi. Kalau kita tengok dari segi angka, kita bolehlah adjust sana sini. Tetapi bayangkan, ini bukan Sabah, bukan Sarawak, bukan Kelantan. PIBG di Setiawangsa dan saya yakin Datin Paduka ada masalah yang sama. Datang jumpa saya nak minta repair toilet. Saya jumpa MB Negeri Sembilan, dia kata, Negeri Sembilan pun ada masalah sama. Ini tanggungjawab kerajaan pusat. Ada satu bangunan sekolah di Setiawangsa. Nak repair bumbung 4 tahun nak dapat bajet. By the time dah dapat bajet, meja dan lantai pula dah rosak sebab asyik kena hujan. Nak tunggu 3 tahun pula nak repair. Kerja gila apa, sedangkan ini ialah pendidikan yang kalau kita ingat tahun 60-an, 70-an, 80-an, negara kita melabur dengan begitu besar sehingga negara kita dapat maju ke depan. Kenapa menteri-menteri, tak kiralah perikatan ke barisan, tak kisah pasal perkara ini? Sebab anak-anak mereka tak pergi ke sekolah kerajaan, betul? Ada yang nak hantar anak pergi tadika ke France ke Switzerland. Ini dia punya hidup dah satu level yang lain macam kita tengok drama swasta. Jadi mereka takkan faham. Tapi lepas tu dia berucap, ambil keris, hidup Melayu. Cucu sendiri tak boleh cakap Melayu. Jadi kita jangan termakan. Bila mereka bakar sentimen agama dan sebagainya, itu untuk tutup dosa-dosa rasuah mereka. Tak guna. Manifesto Barisan Nasional lebih 90 bilion. Ini ikut The Edge. Dia punya anggaran nak laksana manifesto barisan 90 bilion. Impresif. 50, saya ingat lebih 58 bilion untuk Perikatan Nasional. Untuk Pakatan Harapan 56 bilion. Paling kecil. Bunyi hebat barisan. Tapi kalau 90 bilion, kita boleh tahu berapa banyak akan hilang, akan hanyut sebagai rasuah. It's not about the amount, but it's about the system. Jadi itu yang kita perlu ubah dan saya percaya kita hanya boleh ubah bila kita ada kerajaan Pakatan Harapan. Betul? Dan kita kena ada kerajaan Pakatan Harapan yang menang majoriti dan kita dapat lantik seorang wakil rakyat yang ada integriti, yang ada sejarah perjuangan yang lama seperti saudara Zahir Hassan. Beliau seorang yang berwibawa dari segi profesional
Dia pernah kerja di syarikat-syarikat yang hebat, tapi dia tidak takut untuk menyatakan pendiriannya. Dan kita tahu ya, bahawa kita perlukan orang yang mampu untuk berbahas, berdebat di parlimen, menjadi suara kepada warga Wangsa Maju di parlimen. Jadi saudara-saudara, saya berharap kepada warga Wangsa Maju dapat beri undi anda kepada saudara Zahir Hassan, sebab insya-Allah ya, itu akan menjadi satu kerusi untuk kita sumbang kepada kemenangan Pakatan Harapan pada malam 19 November ini. Kita doakan bila kita dah lepas 112, Sekretariat Pakatan Harapan akan terima panggilan daripada Istana Negara pada 20 November. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengangkat sumpah sebagai PM Malaysia yang ke-10. Boleh? Jadi jangan lupa turun ramai-ramai. Terangkan terutamanya kepada warga emas. Kali ini mata tak ada. Logo mata tak bertanding. Itu parti Anwar Ibrahim pakai logo harapan. Logo harapan. Ya? Kena tunjuk kat dia. Macam Star Trek kalau dia tengok Star Trek. Dan kena terangkan supaya mereka ingat. Sebab kita takut ya, nanti mereka, orang warga emas terutamanya dia creature of habit. Tadi saya jumpa Makcik India. Dia kata saya sokong YB, jangan risau semua-semua. Saya dari dulu lagi memang saya sokong Dacing. Alamak. Kan lama lepas tu saya punya petugas kena explain kat dia. Kan benda lain. So we have to do this. We cannot take things for granted. Saya rasa majority tidak ada masalah. Tetapi kita tidak mahu take things for granted sebab setiap undi itu bermakna. Kalau kita kurang undi kali ini, kalau dapat Ismail Sabri pun boleh lagi lah. Tapi tengok-tengok dapat Zahid Hamidi sebagai PM. Ataupun tak dapat tu dapat Abah pula jadi PM. Kan? Lepas tu kita ada pula. Ya, kita kena ingatkan, tapi kat sini PAS yang bertanding untuk Perikatan Nasional. Macam saya tu bersatu. Tapi apa-apa pun saudara-saudara, saya yakin warga Wangsa Maju tahu apa untuk dilakukan. Don't take things for granted. Hari mengundi nanti, turun mengundi awal-awal. Memang diberi suggested time untuk turun mengundi. Ada beberapa masa yang diberikan oleh SPR. Tetapi itu hanya waktu cadangan. Turun waktu pagi untuk membuang undi sebab ramalan cuaca pada petang itu akan hujan dan ribut petir. Saya rasa kerajaan Zahid Hamidi dah tengok dah ramalan cuaca ini dan itu memang niat dia bila dia menekan Ismail Sabri untuk buat pilihan raya. Tetapi kita akan tunjukkan sehebat-hebat perancangan mereka. Apa yang dirancang oleh rakyat Malaysia akan mengatasi muslihat UMNO, akan mengatasi muslihat Bersatu dan PAS, saudara-saudara. Jadi turun ramai-ramai, kita pastikan kemenangan saudara Zahir Hassan dan Pakatan Harapan pada 19 hari bulan November ini. Terima kasih.